Hi guys, welcome back to Mo Gadget. Ini adalah Vivo X90 Pro. Cerita yang sama setiap kali smartphone flagship Vivo dikeluarkan, yang mana diorang akan fokuskan dekat diorang punya prestasi kamera. Memang Vivo akan berikan performance kamera yang terbaik lah untuk smartphone flagship diorang. Macam dekat Vivo X90 Pro ni, dia hadir dengan sensor kamera yang bersaiz 1 inci. 1 inci tu besar gila untuk sensor kamera. Dan untuk pengetahuan korang, sensor 1 inci ni, Vivo X90 Pro adalah smartphone pertama dekat Malaysia yang memiliki sensor bersaiz 1 inci macam ni. Sebelum ni Xiaomi ada juga, tapi phone tu tak rasmi dekat Malaysia. Jadi ini adalah yang pertama rasmi untuk market Malaysia. Jadi untuk kamera Vivo X90 Pro ni, ianya hadir dengan Zeiss 1 inci 50 megapiksel. Kemudian dia ada 50 megapiksel untuk kamera tele dan juga kamera portrait. Dan yang terakhir dia ada 12 megapiksel untuk kamera ultra wide. Kamera selfie dia pula 32 megapiksel. Jadi kalau tengok dari segi hardware yang digunakan oleh Vivo X90 Pro ni, memang dah cukup menjanjikan. Memang padu gila. Tapi bukanlah hardware semata-mata yang kita nak tengok, tapi hasil yang sebenar yang perlu kita tengok dan perlu kita bahas untuk smartphone ni lah. Mana-mana smartphone pun sama, dia bukan sekadar pada hardware je, tapi dia punya result yang sebenar. Jadi untuk hasil dia, setakat ni Vivo X90 Pro jarang mengecewakan lah bila ambil gambar. Dan sangat disarankan untuk sentiasa on Zeiss mode ni, sebab gambar yang dihasilkan tu akan nampak lebih true to life berbanding kalau kita off dia. Kalau kita tak on Zeiss mode ni, gambar tu dia nampak macam over saturated sikit lah. So pada pendapat aku, kalau nak ambil gambar yang lebih cantik, better kita on fungsi Zeiss ni. Dan yang bestnya dekat kamera phone ni, selain dia ada sensor bersaiz 1 inci tu, dia juga ada 50 megapiksel untuk kamera portrait. Jarang sekali lah kamera portrait ada 50 megapiksel macam ni. Dan untuk hasil bokeh dia, hasil portrait dia memang A lah untuk sebuah kamera smartphone. Kalau tengok hasil gambar dia ni, dia punya potongan rambut memang kemas dan dia juga ada pelbagai bokeh effect yang menarik. Contohnya dia ada biota, plana, sona dan banyak lagi. Tapi aku punya favourite adalah cinematic effect. Yang ni bagi aku paling cantik lah kalau nak ambil gambar portrait. Jadi jangan risau kalau korang ni noob dalam fotografi, sebab once korang guna mesin ni, sedikit sebanyak korang akan jadi pro lah untuk ambil gambar. Sebab korang dah tak perlu lagi nak tune, tak perlu lagi nak setting dia punya ISO, white balance semua tu. Dekat Vivo X90 Pro ni, diorang dah tune siap-siap untuk jadikan gambar tu lebih cantik lah. Tinggal pilih je nak gunakan mode apa, portrait ke, night mode ke, semuanya dah tersedia dekat Vivo X90 Pro ni. Tapi kalau korang suka edit gambar, aku highly recommend untuk korang guna Pro mode. Sebab kat sini dia ada feature Super RAW, yang mana feature Super RAW ni, dia memudahkan korang lah untuk edit gambar mengikut preset atau cita rasa korang sendirilah bila tengah edit gambar tu. Baiklah, antara yang aku rasa dia dah upgrade dari Vivo X80 sebelum ni adalah dia punya rakaman dia. Sekarang ni dia jauh lebih baik lah berbanding yang sebelum ni. Apatah lagi untuk rakaman 4K dia, smooth gila. Dia boleh merakam 4K 30 and 60 fps. Dia juga boleh merakam pada rakaman tertinggi 8K 24 fps. Dan dekat bahagian rakaman ni, Vivo ada namakan satu features yang baru, iaitu 4K Ultra Sensing Night Video. Yang mana walaupun kita berada dalam situasi low light yang ekstrim, tapi rakaman video phone ni dapat berikan hasil yang terang dan cantik. Okey, kalau dari mata
mata kasar. Tempat ni gelap area ni gelap. Bagi yang pernah pergi ICT tahu lah, tempat ni memang dia agak gelap sikit. Tapi dekat kamera, dekat display ni, dia jadi terang. Serius terang gila. Okey, nampak. Boleh nampak lah segala benda kat sini. Dia gelap lah, area sini dia gelap sikit. Nice. Tengok dia punya warna cantik gila geng. Jadi untuk prestasi kamera dekat Vivo X90 Pro ni, dia memang dah cukup top notch lah. Dia dah serba lengkap. Kalau korang tak pro dalam fotografi pun, pakai Vivo X90 Pro ni automatik jadi profesional lah. Sebab semuanya mudah dengan Vivo X90 Pro ni. Baiklah, untuk performance dia pula, ianya menggunakan chipset dari MediaTek Dimensity 9200 dipadukan pula dengan 12GB RAM dan internal storage 256GB UFS 4.0. Jadi sejujurnya, dan kepada peminat Snapdragon, korang kena akui yang chipset MediaTek Dimensity 9200 ni dah setanding dengan Snapdragon 8 Gen 2. Dia punya performance memang padu gila. Even dia punya bacaan skor tu pun dia boleh mencecah sehingga 1.2 juta per. Dimensity dah sejauh ni guys, dah sehebat ni, dah boleh bertanding dengan Snapdragon punya kelas atas sana. Dan Vivo ada bagi tahu yang Vivo X90 Pro ni ada satu lagi chipset khas untuk jadikan performance phone ni jadi lebih padu, iaitu Vivo V2 chip. Jadi bermakna phone ni ada dual chipset yang flagship. Satu ialah Dimensity 9200 dan satu lagi adalah chipset khas untuk Vivo X90 Pro ni tersendiri, iaitu Vivo V2 chip. So dia agak complicated sikit, agak pening sikit untuk kita faham, tapi itulah dia benda yang buatkan phone ni jadi lebih power. Aku ada lenjan Vivo X90 Pro ni main game secara heavy. Yang menariknya, phone ni tak panas langsung. So Vivo X90 Pro ni bukan sekadar fokus pada kamera semata-mata, tapi untuk gaming pun dia boleh deliver dengan baik lah. Jadi phone yang sehebat macam ni, rasanya tak perlu nak bahas lebih detail lagi tentang performance dia. Sebab apa yang digunakan ni pun dah sangat padulah, yang mana dia gunakan Dimensity 9200, lepas tu RAM sebesar 12GB dan juga internal storage yang berjenis UFS 4.0. Memang top notch lah. Apa yang Vivo X90 Pro ni guna memang teknologi yang paling tinggi lah yang ada dekat market sekarang ni. Jadi rasanya kita tak perlu risau lagi lah performance dekat smartphone flagship. Apa yang perlu kita risau adalah dia punya isu heating, isu panas. Tapi dekat Vivo X90 Pro ni, aku tak hadapi sebarang masalah panas lah. Sebab dia punya cooling system ni dapat bekerja dengan baik. Dan Vivo ada bagi tahu kenapa phone ni dia sejuk, dia tak ada masalah panas semua tu. Itu sebab dia menggunakan ultra large vapor chamber liquid cooling system. That's why phone ni dapat kekalkan suhu dengan baik. Oh ya, selain memiliki hardware yang terkini dan terpadu, Vivo X90 Pro ni juga memiliki software yang terkini jugalah, yang mana dia menggunakan Vantage OS 13 yang berasaskan Android 13. Jadi Vantage OS 13 dan juga Android 13 bergabung meletup. Bagi aku ini adalah Vantage OS paling best yang Vivo pernah buat. Dia punya icon, dia punya warna semua tu rasa lebih matang lah. Dan dia punya software ni memang smooth gila. Baiklah, untuk bateri dia pula sekarang ni dah meningkat kepada 4870 mAh. Dan sepanjang gunakan phone ni, aku punya penggunaan ni taklah terlalu ekstrim, just in the middle lah. Dan aku dapat bacaan SOT selama 7 jam. Memang selalu dapat 7 jam lah. Jarang sekali dapat 6 jam sebab aku punya penggunaan tak terlalu heavy. Tapi aku rasa kalau korang seorang heavy user, mungkin boleh pergi dalam 6 jam. Dan untuk 7 jam punya SOT, bagi aku itu dah sangat cukup untuk kegunaan seharian. Dan satu upgrade yang paling ketara adalah dia punya sistem pengecasan. Sekarang ni dah menyokong 120 watt. Bukan itu saja, dia juga beri dalam kotak pembelian. 120 watt ada dalam kotak pembelian. Memang padu gila.
Inilah baru dinamakan smartphone yang berteknologi dan smartphone yang maju. Mantap Vivo. Jadi kalau dah ada pengecasan yang pantas 120 watt macam ni, so dah tak adalah kita punya anxiety bateri habis semasa gunakan phone ni. Sebab nak charge daripada 1% sehingga 50% ambil masa dalam 8 minit sahaja. Berdesuk pergi dah 8 minit, separuh daripada bateri dah dapat kita charge. Dan dia punya phone ni juga menyokong untuk wireless charging sehingga 50 watt. Wireless charging dia pun laju 50 watt. Dan apa yang buatkan si Vivo X90 Pro ni bertambah jadi flagship adalah bahagian skrin dia. Dengan menggunakan AMOLED display yang berukuran 6.78 inci, lepas tu menyokong 120Hz refresh rate, ada 1 billion color dan menyokong HDR10+. Brightness dia pun sangat tinggi, so memang tak ada masalah kalau dekat bawah sinar matahari. Dan resolusi skrin ni sangat tinggi. Kalau inginkan detail yang lebih tajam, bolehlah kita tukar pada tetapan super definition. Detail skrin akan jadi lebih tajam lah. Speaker dia pun sedap, stereo speaker. So skrin dia dah cukup premium, plus ada audio yang padu. Jadi memang sedap lah kalau kita nak tengok movie, main game semua tu dekat Vivo X90 Pro ni. Baiklah, last but not least, kita nak sentuh sikit tentang dia punya design yang sangat premium ni. Kalau tengok dia punya design ni, memang jauh beza lah dari Vivo X80 yang sebelum ni. Dia punya karakter berbeza dan body language dia pun sangat berbeza. Apatah lagi dia punya design kamera ni, jauh beza. Kali ni design kamera dia besar gila, bulat lepas tu besar macam ni. Vivo namakan dia The Big Eye. Ada design kamera yang besar macam ni. Dan dia bukan sekadar memiliki design yang besar, dia punya kamera bump pun besar juga. Jadi kalau dekat kedai makan kalau keluar mana-mana, memang aku tak pernah nak letak dia punya smartphone macam tu sajalah. Kalau nak letak pun, aku akan tindih dengan apa-apa barang lah. Contoh macam smartphone aku yang lagi satu, and aku akan tindih smartphone ni. Memang bahaya sikit lah dia punya kamera bump ni. Even ada dia punya free casing tu, aku still rasa yang free casing tu tak dapat nak cover dia dengan sepenuhnya. Mungkin one fine day akan ada satu casing yang betul-betul boleh cover dia punya camera bump ni. Dan untuk dia punya design, dia punya back panel ni sekarang dah gunakan vegan leather. Berbanding dengan yang Vivo X80 yang sebelum ni, yang tu dia ada jenis macam sandstone sikit yang ada kasar-kasar tu. Aku secara pribadi aku suka yang tu sebab rasa dia punya premium. Tapi yang tu dia agak licin. Berbeza dengan vegan leather ni, dia rasa lebih grip. Dan satu benda yang korang perlu tahu, yang smartphone ni dia sedikit bulky, ada tak nipis. Jadi secara peribadi, aku suka je design yang diberikan oleh Vivo X90 Pro ni. Memang look premium, memang berbeza dengan smartphone yang lain. Aku sukalah sentuhan-sentuhan yang ada dekat smartphone ni. Cuma kurang gemas sikit dekat teks Extreme Imagination yang dekat belakang ni. Sebab aku rasa kalau tak ada benda ni, dia punya estetik tu lebih menyelah lah berbanding dia letak Extreme Imagination ni. Tapi itu pendapat aku yang kecil ni lah. Apalah sangat nak bandingkan dengan designer daripada Vivo tu berbanding si Bull Gadget ni. Cuma itulah pada pendapat aku, kalau tak ada benda ni, mungkin design dia nampak lebih cantik dan lebih estetik. But secara overall, dia punya design memang dah cukup premium untuk smartphone flagship. Kenapa aku suka macam tu? Ada je, banyak je smartphone flagship yang design dia tak apa-apa. Korang kena tahulah benda tu. Dan ada satu berita baik untuk smartphone ni, yang mana smartphone ni ada protection IP68. Bagi aku, smartphone dengan tanda harga RM4,999 macam ni memang dah wajib ada water resistant IP68 macam ni. So at least dia adalah sedikit buatkan kita tenang lah. Kalau smartphone ni masuk dalam air ke, terkena air dan sebagainya, tak adalah kita risau sangat sebab dah spend duit yang terlalu tinggi, terlalu banyak. Jadi benda ni sangat bagus lah untuk kita. Baiklah, kesimpulan dia, Vivo X90 Pro ni adalah sebuah smartphone Android yang serba lengkap. Dan kenalah dengan harga jualan dia RM4,999. Kalau dengan tanda harga macam tu, brand tak mampu nak berikan smartphone yang lengkap, better korang jangan belilah. Tapi dekat Vivo X90 Pro ni, bagi aku ini dah cukup lengkap
Dia punya spesifikasi memang dah cukup kekinian. Dia punya kamera cantik, bateri tahan lama, nak cas laju. Performance dia pun berdesup padu dia. Jangan pandang rendah dengan Dimensity sebab sekarang ni chipset MediaTek Dimensity dah jadi semakin padu. Contoh macam dekat yang smartphone ni lah. Dan untuk dia punya screen memang dah serba lengkap. That's why aku cakap Vivo X90 Pro ni adalah sebuah smartphone flagship yang serba lengkap. So guys, sampai itu saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.